Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi 31 Julai 2023 bersama dengan saya Syairul Islam. Perjuangan rahmah untuk rakyat yang diusahakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub diteruskan, malah akan diperluas. Justru menurut Perdana Menteri, peruntukan tambahan RM50 juta diluluskan bagi tujuan tersebut. SJR diperluaskan. Kementerian ada mengusulkan supaya kalau boleh kita perluaskan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri di negara ini supaya semua dapat mengecap kemudahan itu. So we are extending the program due to its initial success to cover if possible every sub-district in this country. Dan tentunya mengambil kos yang lebih, dan saya akan pastikan untuk menyegerakan pelaksanaan ini berperingkat dan kita luluskan tambahan RM50 juta untuk ini. Beliau berucap pada majlis penutupan Hari Pengguna Kebangsaan 2023 di Pavilion Bukit Jalil. Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan kepada rakan strategik dalam kalangan komuniti perniagaan atas kerjasama dalam memastikan kejayaan inisiatif rahmah. Baik, dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan pengumuman berkaitan inisiatif rakyat oleh kerajaan bukan bertujuan meraih undi sempena PRU DUN ke-15. Ia dibuat seperti dijadual berdasarkan perancangan setiap kementerian. Jelas beliau tidak wajar untuk kerajaan menangguhkan program nasional bagi memberi laluan kepada pilihan raya di 6 negeri. Beritahu tidak boleh guna jentera negeri, tidak boleh khusus jadi kempen di negeri mulai semalam hari penamaan calon sehingga hari pilihan raya. Itu keputusan Jabatan Menteri. Tapi ini tidak harus menghalang kerja-kerja kerajaan. Saya kena jumpa pegawai-pegawai kerajaan, saya kena jumpa macam ni. Ini program dah ditetapkan 3 bulan. Jadi bila saya umum, kerana permohonan kementerian itu dah berapa lama, kita nak umumkan semasa hari pengguna. Perdana Menteri turut mengingatkan semua pihak bertanding pada PRU DUN ke-15 patuh peraturan ditetapkan, termasuk tidak menggunakan aset kerajaan negeri bagi tujuan berkempen. 16 buah lori yang dihimpunkan dari seluruh negara menyertai acara Flag Off Jualan Rahmah bergerak anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN di Bukit Jalil. Timbalan Menteri KPDN Huziah Salih berkata inisiatif Jualan Rahmah bergerak yang berkonsepkan kedai cari rakyat dilaksana bagi memastikan barangan keperluan asas dapat sampai secara terus kepada golongan sasar. Yang paling kami terujalah dengan pengumuman yang dibuat oleh Datuk Seri, iaitu penambahan RM50 juta untuk jualan rahmah, khususnya jualan rahmah bergerak, kerana seperti sebelum ini kita sudah pun mensasarkan jualan rahmah bergerak ini 2 kali sebulan per parlimen, satu parlimen. Tapi dengan penambahan ini insya-Allah kita boleh buat 2 kali sebulan mengikut DUN. Maksudnya 640 DUN tu kita boleh buat 2 kali. Program Jualan Rahmah membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan asas sehingga 30% lebih rendah daripada harga pasaran sekaligus meringankan kos sara hidup rakyat. Setakat ini hampir 2 juta pengunjung dengan nilai jualan RM50 juta berjaya direkodkan program itu di seluruh negara. Kementerian Kerja Raya beri jaminan tiada pembinaan secara maksima di lingkaran tengah utama LTU menjelang hari pengundian 12 Ogos depan. Ia bagi mengelakkan kesesakan teruk kepada pengundi perantau yang pulang menunaikan tanggungjawab mereka. Biasanya proses mengundi ini iaitu pada 12 hari bulan. Saya percaya anak perantauan akan balik pada 11 hari bulan. Dan kita akan cuba kalau ada kerja-kerja yang melibatkan di atas jalan, kita akan nasihatkan supaya kita alih sedikit kerja tersebut kepada bukan kerja yang berada di atas jalan. Kita tak nak trafik terganggu.
Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan kerja ke projek LTU di Ciku 3, Gua Musang. Mengenai projek berkenaan, KKR ambil maklum rungutan penduduk mengenai kesesakan jalan dan akan menyelesaikannya dengan segera. Berdasarkan perkembangan semasa pembinaan, LTU berkenaan dijangka siap pada tahun 2026. Tiada halangan terhadap mana-mana pelajar untuk terlibat aktif dalam bidang politik. Kebebasan berpolitik secara sihat itu dibenarkan sebagaimana termaktub dalam pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKO. Tidak, kita bukan polisman. Okey. Mahasiswa diberi kebebasan. Dia memang bebas. Kita tak pernah mengongkong mahasiswa. Dia memang bebas. Tapi jangan bawa politik kepartian dalam kampus. Kat luar dia nak tanding pun dia boleh tanding lah. Tapi tu hari tak ada siapa masuk jadi calon. Terdahulu beliau mengadakan lawatan kerja di Universiti Malaysia Terengganu. Program Ziarah Kasih akan diteruskan sebagai program tetap Kementerian Komunikasi dan Digital KKD bagi mendekati dan membantu rakyat yang memerlukan. Pada masa sama menjadi platform meneliti isu liputan internet di kawasan terlibat. Saya lihat memang wajar bawah kementerian kita kembang luaskan sambil kita selesaikan isu internet, isu kebajikan juga kita beri sedikit perhatian ya. Jadi bila saya sendiri datang lihat keadaan, memang ada beberapa perkara yang perlu dipercepat. Sekarang ni ke mana saja saya pergi saya akan buka check line ya. Sama ada line tak ada line. Tapi masa yang sama kita dapat teliti isu masalah yang dihadapi oleh rakyat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Ziarah Kasih di Kampung Bukit Badung, Lestari Jaya. Fahmi yang turut disertai calon PH N11 Ijuk, Amidi Abdul Manan, berkesempatan mengunjungi masyarakat serta menghulurkan bantuan berupa sumbangan kerusi roda kepada penduduk. Beliau yang memeriksa liputan internet di kawasan tersebut mengakui penambahbaikan perlu dilaksana untuk capaian lebih. Justru Fahmi telah mengarahkan SKMM menyelesaikan masalah itu dengan kadar segera. 20 lokasi Pusat Operasi Perkhidmatan Rawatan Pra-Hospital dan Ambulans PRPA titik panas hotspot yang dikendalikan oleh St. John Ambulance Malaysia SJAM telah ditempatkan di seluruh negara. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata perkhidmatan itu diperkenalkan bagi membantu mengurangkan masa tindak balas perkhidmatan ambulans ketika kecemasan. Banyak aduan diterima mengenai kelewatan ambulans ketika kecemasan. Justru PRPA diwujudkan bagi menyingkatkan masa tindak balas. Dulu pada asalnya kita ada 5 hotspot dan sekarang kita telah tingkatkan kepada 20 hotspot. Dan insya-Allah kalau kita dapat bajet yang lebih, mungkin kita boleh juga lagi memikirkan kawasan-kawasan hotspot itu diperluaskan sebab ini sangat membantu. Purata masa tindak balas dengan pelaksanaan PRPA titik panas adalah 15 minit sekitar radius 10 hingga 15 km. Dr. Zaliha turut maklumkan SJAM turut menyasarkan untuk menempatkan 111 unit peranti defibrillator luaran automatik AED di seluruh negara. Majikan semua sektor digesa menghantar pekerja menjalani latihan keselamatan dan kesihatan pekerjaan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH. Ia bagi memastikan pekerja sentiasa peka aspek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Menteri Sumber Manusia V. Siwakumar berkata ia selaras hasrat kerajaan membentuk budaya kerja selamat dan sihat di bawah Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2021-2025. Semua sektor, semua industri memerlukan pekerja-pekerja mereka dijaga dari segi keselamatan dan juga kesihatan. Itu penting. Jadi itu merupakan tanggungjawab kepada majikan. Dan ada juga untuk sektor-sektor tertentu keperluannya lebih tinggi. Sebab sektor itu memang kita tahu bahawa tugas ataupun kerja-kerja yang dijalankan oleh pekerja itu memang bahaya.
Beliau berucap kepada pemberita selepas merasmikan pejabat NIOSH wilayah utara Alor-Star Kedah. PRU Don Terengganu ke-15. Adakah Dema salah seorang pengundi? Dah, kalau kita ni boleh mengundi, nak cek mana? Kena cek dekat My SPR SEMA. Dah guna, cek dah. Boleh ngundi? Kalau boleh ngundi, cakap banyak dah guna. Kita pakat tubik ramai-ramai, pergi ngundi. Yang sahih di RTM. Bersua kembali. Pengubalan Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030 kini di peringkat akhir. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz berkata pelan terbabit sedang diperhalusi dan dikemas kini sebelum dilancarkan pada penghujung Ogos oleh Perdana Menteri. Dalam persiapan terakhir di mana tim kita, task force kita bersama-sama dengan pegawai mereka semua agensi yang berkaitan akan membuat kiranya persiapanlah sebelum ia akan dibawa kepada Jemaah Menteri, ya, dan lepas itu Yang Berhormat akan diumumkan. NIMP 2030 adalah satu kerangka dasar yang komprehensif merangkumi misi, keutamaan dan pelan tindakan dalam mentransformasi sektor perkilangan di Malaysia. 10,000 daripada hampir 30,000 calon yang tidak menduduki sijil peredaran Malaysia SPM 2022 telah mendaftar untuk ulangan peperiksaan itu tahun ini. Menteri Pendidikan Fadil Nasidik berkata ia merupakan komitmen kementeriannya mengenal pasti hampir 30,000 calon sehingga berjaya merekodkan pendaftaran daripada 10,000 calon itu. Kita dapat mengumpulkan data lebih kurang 30,000 dan kita telah diminta dan komitmen kita adalah untuk melakukan intervensi 30,000 ini ke mana mereka dan mengapa mereka tidak hadir, alasan dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita dapat kenal pasti apabila kita membuat program dan membuka lanjutan tempoh untuk mendaftar ulangan SPM. Jadi dalam ulangan SPM itu 10,000 daripada 30,000 itu telah mendaftar untuk ulangan SPM. Beliau berkata demikian pada program Yes, Rock the School edisi Mega Kedah 2023 di Sungai Petani. 604 isi rumah terima manfaat menerusi bantuan perumahan Inspirasiku My House yang dikelolakan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata 6 juta ringgit telah dibelanjakan melalui program itu membabitkan 155 projek bina baharu dan baik pulih kediaman di seluruh negara. Ia bagi membantu golongan miskin dan kurang berkemampuan meningkatkan taraf ekonomi dan kualiti hidup. Untuk perhatian semua, Kerajaan Perpaduan sentiasa komited dalam usaha untuk menuktahkan kemiskinan tegar seperti mana yang dihasratkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui usaha-usaha agensi di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Yang ini kita berikan penumpuan. Terima kasihlah pada YAPIM, Baitul Mal dan semua yang membantulah dapat kami untuk duduk satu keluarga tidak menyewa kan selama 21 tahun menyewa. Bantuan ni sangat bermaknalah untuk kami sekeluarga. Kerajaan Negeri Perak diminta menyenaraikan bangunan dan monumen bersejarah di negeri itu yang perlu dinaik taraf. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata ia bagi memudahkan peruntukan disalur dalam usaha memelihara dan memelihara tapak warisan dunia yang diiktiraf Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Perak tadi saya pun sudah bagi tahu minta dia orang kalau boleh list tahun dia punya mana-mana perlu untuk penuntukan dinaik taraf. Lepas itu kita akan kemukakan sama UNESCO sama kerajaan pusat lah bagi Menteri Kawangan
untuk menetapkan peruntukan untuk penyelenggaraan kritik kawasan masing-masing. Okey. Montek sebelum ini telah menyalurkan peruntukan RM25 juta kepada Melaka dan Pulau Pinang bagi tujuan tersebut. Beliau ditemui selepas merasmikan program Warisan at Lenggong dan festival merakyatkan seni budaya warisan akar umbi di dataran Lenggong, Perak. Kembara Riuh 2023 edisi Selangor di Fraser Valley, Kuala Kubu Baru mendapat sambutan menggalakkan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tioni Ching, program bermula 28 hingga 30 Julai mencapai sasaran ditetapkan kementerian. Jadi tahniah dan syabas bukan sahaja saya ucap kepada penganjur iaitu My Creative Venture, tetapi juga kepada semua usahawan kreatif dan juga peniaga-peniaga yang ambil bahagian dalam Kembara Riuh edisi Selangor pada hari ini. Jadi ini memang merupakan salah satu usaha di bawah KKD melalui My Creative Venture untuklah meningkatkan lagi permintaan domestik. Untuklah industri kreatif ini, kerana dalam pandangan saya ekonomi jingga ini sangat-sangat penting dan hasrat KKD adalah menjelang tahun 2025 ekonomi jingga ini akan menyumbang 31.9 bilion ringgit kepada GDP kita melalui ekonomi jingga. Kembara Riuh 2023 edisi Pulau Pinang akan diadakan di Juru City Seberang Jaya pada 4 hingga 5 Ogos depan. 200 usahawan didedahkan dengan ilmu perniagaan menerusi Forum Keusahawanan dan Penjanaan Ekonomi Anjuran Pertubuhan Hawa. Usaha itu bagi membantu golongan usahawan bangkit, membangun dan mengembangkan perniagaan masing-masing. Apa yang dilakukan oleh Hawa hari ini, Hawa Kebangsaan adalah satu program yang amat terpuji kerana mereka akan menunjukkan jalan membawa agensi-agensi yang ada bawah kerajaan persekutuan bagaimana menjadi pemudah cara kepada mereka untuk mereka dapat memulakan sebarang bentuk perniagaan. Jadi dengan adanya forum ini mereka dapat tahu what are the do's and don'ts, apakah perkara yang mereka perlu sediakan. Forum ini turut melibatkan kerjasama agensi keusahawanan seperti PUNB, Pernas, MARA, SIRIM, SME Corp dan Tekun. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2023 diteruskan di Melaka dengan menjelajah ke semua daerah di negeri berkenaan sejauh 106 km bagi merancakkan sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Konvoi berkenaan membabitkan 66 kenderaan pelbagai agensi dan jabatan kerajaan. Konvoi ini telah bermula pada bulan Julai yang lepas, bermula di negeri Perak konvoinya, dan ini merupakan checkpoint yang ke-49. Jadi kenapa konvoi ini diadakan ialah untuk membangkitkan semangat kepada rakyat Malaysia dan memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia bahawa dah sampai masanya bulan kemerdekaan ini dah sampai, jadi kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam majlis pelancaran KMJG di hentian R&R Sungai Rambai. Lebih 30,000 pengunjung hadir Pesta Buku Perlis dan Karnival Pembaca 2023 Anjuran Perbadan Perpustakaan Awam Negeri Perlis sejak 25 Julai lalu dan berakhir semalam. Jumlah berkenaan melebihi pengunjung yang direkodkan tahun lalu, iaitu sekitar 28,000 pengunjung. Ketua Bahagian Pengurusan dan Rangkaian Perpustakaan Wawak Tarmizi Wahab memaklumkan penganjuran kali ini melibatkan 24 pempamer pelbagai syarikat pembekal buku. Untuk tahun 2024 ataupun ke hadapan, kita merancang sekiranya kita mempunyai kawasan yang lebih luas. Sudah tentu kita nak bawakan lebih ramai pempamer untuk membawa buku-buku yang lebih banyak dalam pelbagai kategori untuk ditunjukkan, untuk dijual kepada penduduk negeri Perlis, dan juga lebih banyak aktiviti ataupun program yang sampingan yang dapat kita buat ataupun laksanakan bagi menarik minat lebih ramai lagi pengunjung untuk datang.
PRU Dun Kelate ke-15, adakah anda salah seorang pengundi? Nak cek mana daftar pemilih tu? Ceklah di MySPR SEMA. Ini tempat kita, Kelate bumi bertua. Tinggal pusaka banyaknya sejak. Inilah masanya. Orang Kelate pakat tubik ngundi belaka. Yang sahih hanya di RTM. Beralih ke perkembangan luar negara. Menjelang pilihan raya Pakistan akhir tahun ini, 39 orang maut manakala berpuluh-puluh lagi cedera akibat letupan bom semasa perhimpunan politik di barat laut Pakistan. Letupan itu disasarkan kepada Parti Jamiat Ulama Islam yang menganjurkan konvensyen di Bandar Kar. Bandar itu berhampiran sepadan dengan Afghanistan. Kira-kira 500 orang hadir pada perhimpunan itu dan letupan berlaku semasa pemimpin tempatan sedang berucap. Punca kejadian belum dikenal pasti dan tiada yang mengaku bertanggungjawab. Percikan api kerja kimpalan dipercayai punca kepada letupan gudang mercun di wilayah Narathiwat, Selatan Thailand. 9 orang terkorban, termasuk seorang bayi berusia 8 bulan, kakaknya 4 tahun dan ibu mereka berusia 28 tahun. Letupan pada pukul 3.30 petang waktu tempatan di Mundok, Sungai Kolok memusnahkan lebih 200 rumah dan kedai serta 15 kenderaan. 117 yang lain cedera, manakala kerugian dianggarkan 100 juta baht. Kerajaan akan memberi pampasan kepada lebih 365 keluarga terjejas. Wisma Putra memaklumkan tiada rakyat Malaysia terlibat kemalangan di lokasi bersempadan dengan negara. PRU Dun Kedah ke-15. Adakah hampa salah seorang pengundi? Hampa tahu ke tak tahu? Hampa jangan buat leceh, no? Kalau tak tahu, jom pakat semak daftar pemilih melalui MySPR SEMA. Turun kepala batai, makan tok sah bimbang. Inilah masanya Wang Kedah, weh. Wang Kedah, pilihan di tangan hampa. Yang sahih di RTM. Beralih ke sukan. Pemain perseorangan lelaki negara Justin Koh akui pendekatan latihan yang dibawa Datuk Misbun Siddiq masih lagi relevan dalam usaha melahirkan pelapis badminton pada masa akan datang. Pemain perseorangan lelaki berusia 19 tahun itu yang berlatih di bawah pengarah kejurulatihan Perseorangan Remaja Akademi Badminton Malaysia ABM selama 3 tahun merasakan Datuk Misbun adalah jurulatih terbaik baginya. Sepanjang musim 2022, Justin merangkul 3 kejuaraan berstatus antarabangsa iaitu Kejohanan Antarabangsa Bonn Jerman, Terbuka Croatia dan Antarabangsa Malaysia. Dia kemudian dinaikkan pangkat ke skuad senior pada Disember 2022 dan kini berada di bawah kendalian Hendrawan dan Datuk Teh Siew Bok. Pada Jumaat, Datuk Misbun dan BAM bersetuju secara bersama untuk berpisah susulan prestasi hamba skuad badminton remaja pada Kejohanan Remaja Asia yang berlangsung di Yogyakarta, Indonesia baru-baru ini. Menjelang Sukan Asia 2022 di Hangzhou, China pada September ini, skuad Equestrian menjanjikan 1 pingat untuk kontingen Malaysia pada tamasya itu. Setiausaha Kehormat Persatuan Equestrian Malaysia EAM, Datuk Yap Mauson, optimis hasaran itu mampu diraih menerusi Muhammad Kabil Ambak Muhammad Fatil bagi acara dressage dan N. Shurendran bagi acara show jumping. 1 bagi kategori A, Kabil dressage, sebab kategori A dia merasakan dia menang pingat perak di Palembang. Dan Surinder berasakan dia top 3. Tapi dia bagi sebagai kategori B lah. Harap dressage dapat silver
Color not sure lah. Hopefully we get at least silver. Mungkin gold. Because the Olympic rider, Olympic yang qualifier daripada Japan, Korea dia tak pergi. Singapore pun tak pergi ke Asian Games. Dia ada di Europe qualifier. So we hope lah. Kita finger cross. Pada Sukan Asia 2018, Jakarta Palembang, jaguh Ekseria Negara Kabil Ambak bersama kudanya Rosentals menghadiahkan pingat perak menerusi acara dressage. Pasukan Bola Keranjang Negeri Sembilan dinobatkan sebagai Johan selepas menewaskan Putrajaya dengan keputusan 88-57 pada perlawanan akhir Kejohanan Bola Keranjang Kebangsaan Maba ke-27 2023. Keputusan ini menyaksikan Negeri Sembilan berjaya mengekalkan kemenangan buat kali ke-5 berturut-turut pada Kejohanan Sabah. Ketua Pasukan Negeri Sembilan, Luke Gerard Anthony, walaupun setiap tahun pasukannya bukanlah barisan pemain yang sama, namun keserasian yang dibentuk semasa latihan adalah kunci kejayaan pada setiap perlawanan. Our team, even though it has not been the same team for all 5 years, but we have the same mentality going into each game. It's like we don't look down on others because we are a professional team. We train every day. Some of these teams don't train every day, but we don't look at it that way. We treat everyone with respect and we play hard every game. I think that's what makes us get these 5 years in a row. Pada kejohanan ini, Persatuan Bola Keranjang Malaysia MABA telah mengenal pasti beberapa pemain yang disenaraikan dalam sesi pemilihan termasuk pemain Pasukan Negeri Sembilan bagi mewakili ke kejohanan luar yang akan datang. Majlis penyampaian hadiah disampaikan oleh bekas Ketua Pengarah MSN dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif ISN, Datuk Dr. Ramlan Abdul Aziz di Stadium MABA Kuala Lumpur. Hal bersama Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia MABA, Datuk Seri Lee Tian Hock. Barcelona mudah mengatasi Real Madrid 3-0 dalam aksi persahabatan di Texas, Amerika Syarikat. Semua gol skuad kendalian Xavi Hernandez dijaringkan oleh Ousmane Dembele, Fermin Lopez dan Ferran Torres. Beraksi di hadapan puluhan ribu penonton, momentum serangan Madrid banyak digagalkan oleh jentera pertahanan Barcelona. Gol pertama Barcelona hadir menerusi Dembele sekaligus mendominasi permainan dengan baik. Barcelona meneruskan rentak cemerlang apabila menambah 2 jaringan pada penghujung babak kedua menerusi Lopez dan Torres. Walaupun sekadar aksi memanas badan, perlawanan itu boleh dijadikan kayu ukur tahap persediaan kedua-dua pasukan menghadapi musim baharu La Liga Ogos ini. Saudara, berita pagi berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan berita yang lebih komprehensif dan berita sahih sepanjang masa. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.